Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungnya pengajian kita dalam bab maksiat al-ma'asi al-zahirah, maksiat-maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir ini maknanya kita yang kita buat, ini anggota kita. Kita telah banyak dah belajar. Sambungnya kita pada kali ini adapun faraj. Jadi Tuan Syekh kita ni ajar kepada kita bagaimana nak jaga faraj kita daripada terjebak ke dalam benda-benda yang mungkar. Adapun faraj itu, yakni kemaluan itu, maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga dia daripada semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan dirimu itu seperti yang dikata oleh Allah, yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk diri kita ni dalam sebagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Surah Al-Mu'minun. Artinya, dan mereka itu yang memeliharakan faraj mereka. Mana sifat orang yang beriman? Sifat orang yang beriman iaitu orang yang memelihara faraj dia. Dia tak letak qasir, tak letak di tempat yang tidak diizinkan, melainkan atas isteri mereka. Isteri dia tak apa, tempat dia tu, atau gundik-gundik mereka itu, yakni hamba mereka. Gundik itu mana hamba. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Mana orang yang guna tempat yang asli dia ni, yang dihalalkan, tak ada dicela. Kalau dicela, kenapa nak dicela pula? Bahkan disuruh pula berkahwin. Surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Syahdan, bermula tiada kuasa memeliharakan faraj itu melainkan dengan memeliharakan 4 perkara. Kita nak jaga faraj kita daripada terjebak ke lembah maksiat, tak boleh kita jaga kecuali dengan kita mesti jaga 4 perkara. Yang pertama, memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang halat. Yang halat ni perempuan yang halal nikah. Jaga, yang pertama sekali jaga mata. Ini kelebihan, keindahan syariat Islam. Islam ni kalau dia nak sekat benda, dia tak sekat situ, dia sekat punca lagi. Sekat di punca. Di mana punca nak mari, nak pergi kepada zina, puncanya tengok. Bila tengok, seorang ahli penyair kata, nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun faliqaun fawaqa. Nazratun, mula-mula start tengok, fabtisamatun, senyum. Orang kita ni tak boleh, dia suruh senyum sama orang, tak kira siapa-siapa pun kira senyum macam ni yang jadi kerja. Fakala fasalam, patut assalamualaikum, tegur dulu. Fakalam, bila dia boleh salam, kecek pula. Dia boleh cakap, janji pula nak jumpa mana-mana. Lepas tu jadilah benda-benda yang tidak baik. Start dimula di mata, nazrat. Nak jaga farad, kamu tidak mampu jaga farad, melainkan memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang halat, mana perempuan yang bukan mahram, yang halal nikah dengan dia. Memanglah kalau kita tengok dalam kajian-kajian yang dibuat oleh penguat kuasa, apabila ada orang yang ditangkap berkhulwat dan sebagainya, budak-budak, orang tua tu kita lain, budak-budak, orang muda-muda, budak sekolah ke budak apa, bila diteliti, diperiksa, kenapa mu jadi buat benda ni, hasil daripada dia tengok video, tengok TV, duduk ngorak video yang lebih yang dahsyat-dahsyat. Itulah kita kena hati-hati, kena berhati-hati. Pantau anak kita tengok gapo. Komputer ada, komputer ni macam parit duk tanya. Kita buat nebah boleh parit, buat sembelih boleh,
buat patut atas kepala orang boleh? Boleh juga. Maknanya parian duduk tangan kita. Komputer ni maknanya alat di tangan kita. Kita bubuh dalam tu, apa benda dia akan jadi. Berbeza dengan TV, dengan astro, dengan apa ni, hak ni tidak parian di tangan kita ni. Hak ni dia mari. Kita tunggu cokoh situ, dia mari sendiri. Kita nak ke tak nak ke, dia akan mari benda-benda yang tidak baik. Kecuali kita tutup, kita lain lah. Itu beza. Dalam Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, man lam yahfaz ainahu lam yahfaz dzakarahu wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifzi dinihi wa zinal ainu min kabairis saghairi al muaddi ila zinal farji. Tengok, dengar baik-baik apa yang dikata oleh Imam Ghazali rahimahullah taala kepada kita ini. Artinya, barang siapa tiada memeliharakan akan matanya, orang tak jaga mata dia, apa jadi? Nascaya tiada dapat ia memeliharakan zakarnya. Tak jaga mata, duduk tengok, duduk mengita orang ni, dia tak boleh nak jaga faraj zakar, tak jaga. Dia akan pergi benda-benda yang tidak baik. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, tak mampu kita nak pejam mata, nak tengok juga maksiat, nak tengok juga apa-apa gambar-gambar yang tidak baik, nascaya tiada kuasa ia atas memeliharakan agamanya. Ya Allah, berat ke tak berat? Orang tak mampu nak jaga mata dia, nak tengok benda muharram, benda yang haram, orang ni orang tidak mampu jaga agama. Orang tak reti jaga matanya, orang tak boleh nak jaga agama. Siapa kata? Al-Ghazali kata rahimahullah. Bermula zina matanya itu, iaitu daripada sebesar-besar dari dosa kecil yang membawa kepada zina faraj. Zina mata ni sebesar-besar dosa kecil, pasal dia akan bawa kepada hal lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua ni, cara yang kedua kita nak jaga, nak jaga faraj kita, memeliharakan akan hati daripada memikir akan perempuan yang halal. Kita tak pergi dah, tak tengok dah, tapi hati duk khayal pula dah. Lagu tu, lagu ni duk khayal. Ini pun akan buat pada benda yang tidak baik. Yang ketiga, memeliharakan akan perut daripada memakan yang syubhah. Nas'alullah as-salamah. Jaga perut daripada masuk benda-benda yang tidak pasti halal dia, tak pasti halal. Mana benda syubhat, mana benda yang kita tidak pasti dia ni halal atau haram. Bila masuk benda syubhat dalam diri kita, hati kita akan jadi kotor. Bila akan jadi kotor, jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata, saya kata apa, kita itu buah minyak kereta kita tak tapis, akan masuk debu-debu, akan masuk apa-apa, akhirnya kereta boleh jalan molek ke tak jalan molek? Tak boleh jalan molek, dia akan sedut. Lekatkan kereta lah, apa dia benda-benda, dia menyebabkan dia akan tersedut. Itu bandangnya kita. Bila kita masuk dalam diri kita ni, masuk benda-benda yang syubhat, yang tak pasti halal haram, akhirnya hati kita tidak lagi tidak jadi suci. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala tak jadi apa, sebut hadis Nabi tak ada apa, royak nasihat, baca hadis, baca ayat Quran, supaya tak dengar kau satu. Kalau dengar dia ikut. Kita duduk dakwah kita sini berkali-kali, sama ada dalam kuliah, dalam khutbah kita minta tolong supaya ayah, suami dan bapa-bapa ni suruh anak-anak tutup aurat. Dia bahasa itulah. Minggu depan mari jemaah pula dengar pula ittaqullah, dengar pula ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum, assalamualaikum, balik supaya lembuhnya tak dengar kau satu. Kalau dengar dia buat, dengar buat. Pasal apa tak dengar? Selapu sombak habis. Sombak, kalau istilah orang kampung ni panggil mati rasa. Kebas. Orang kebas ni rasa. Putih pun tak apa, katak pun tak apa, tak suruh satu kebas. Kebas dah hidup dia. Tak ada apa. Itu nak cerita suasana manusia ni sudah jadi macam ni. Kerana apa? Sebabnya makan syubhah. Syubhah ni makan harta yang kesamaran. Kalau makan harta haram tu buat benar dah. Makan harta yang kita tidak pasti halal ke haram ni sudah dikira syubhah,
yang boleh menggelapkan hati. Yang keempat, memeliharakan perut daripada sangat kenyang. Jangan duduk kenyang kuat sangat, kerana sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Bila kenyang, segar. Bila segar, mulalah dia nak cari sesuatu yang boleh menemahkan dia. Dalam masalah ini, masalah jaga faraj. Pasal itulah Al-Imam Al-Ghazali, bila kita tengok pandangan dia cukup hebat. Allah Ta'ala bagi kepada dia satu pandangan, nasihat dia memang kuat. Contohnya, bila manusia ni berdepan dengan nafsu, nafsu dia nak sesuatu, selagi dia tak bagi, selagi itulah nafsunya akan memberontak mencari benda. Kalau nafsu kita nak menuntut, ada nafsu dia nak perkahwinan, nak pada isteri, maka kalau wui lah gapo apa, ayah dia kata senikah lagi awal, kecil lagi ni, baru umur 25 tahun ni, ngaji berhabis dulu, ayah wui kereta sebuah, 4 buah kereta pun tak akan selesai masalah dia, kerana dia nak benda lain, kita bagi benda lain, tak jadi. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, orang masalah al-gharizah, masalah keinginan seorang manusia ini tidak akan terlaksana kecuali setelah dia beri. Pasal itulah perkahwinan ini salah merupakan satu perkara yang menyelesaikan banyak masalah manusia. Sebab itulah Nabi SAW dalam hikmah dia yang sangat besar, dalam masalah menjaga faraj, dia suruh kita orang nak kahwin ni, kita tengok isteri dia, calon bakal isteri, kita tengok. Waktu Jabir radhiyallahu ta'ala nak kahwin, jumpa Rasulullah ni, Nabi kata halla ada sahabat nak kahwin, Nabi kita kata mu tengok dia, mu tengok ke tidak calon isteri kamu ni, dia tak tengok. Nabi sebutlah, dia kata kabilah ni mata dia ada lain sikit pada mata puakmu. Boleh jadi mata dia ni ripik sikit ke warna ke, adalah perbezaan. Arab ni suka mata luah contoh. Nabi kata falyanzur ilaiha, naklah kamu tengok pada calon isteri kamu, kerana ini lebih mendekatkan, lebih membawa kepada keserasian dan keselesaan penerimaan jiwamu. Sebab orang ini dia tak sama. Ada orang dia suka putih macam telah semut, kalau wihak gelap tak say, tak jamin comel setara mana, sebab anak India pun tak say, sebab dia kata dia nak putih, nak anak Cina juga. Ada orang tak minat putih, nak orang gelap sikit, dah macam Hindustan. Mana nafsu orang berbeza, nafsu seorang itu berbeza. Sebab itulah dia bila nak selesai masalah dia kena selesai dengan cara yang baik. Jadi dalam kitab kita ni dia kata nak jaga faraj, mesti jaga 4 perkara ni. Semua ni dia panggil wasilah, benda-benda yang boleh membawa kepada benda tersebut. Dalam Islam dia tak, kita bagi tahu tadi, dia tak sekat gak gitu, dia sekat di permulaan, mula jalan lagi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sekat benda-benda masalah zina, dia haramkan pergaulan bebas, haram tengok pada orang yang perempuan yang ajnabi, haram bercakap dengan orang perempuan tanpa sebab, dan banyak lagi perkara-perkara yang haram, kerana semua ni akan bawa kepada yang akhirnya pergi kepada dosa besar, zina, wal'iyazubillah. Jadi semua perkara-perkara begini, inilah satu penjelasan yang diberi kepada kita. Adapun kedua tangan itu, maka engkau peliharakan daripada memalu-malu. Ni orang lain dah. Ini maksiat tangan pula ni. Habis dia maksiat faraj, maksiat tangan pula. Bagaimana nak jaga tangan kita daripada melakukan maksiat? Maka engkau peliharakan daripada memalu, mana memukul. Bukan bahasa Kelantan ni malu, ni mana memalukan orang, menjatuh maruah ke tak? Mana memalu dengan mana memukul akan orang Islam. Nak jaga tanganmu daripada maksiat, jangan pukul orang. Kalau kita berkuasa, kita tahu orang. Taklah. Pukul ni bukan dengan tangan napa saja. Pukul dengan kuasa lebih kuat daripada pukul dengan tangan. Pukul dengan tangan orang nampak kok habis itu, bapaknya napa di kawal tu. Tapi pukul dengan kuasa ni lagi dahsyat. Bapa tak orang ni tak terima ni? Tidak orang kita. Pasal apa orang ni atas lah, ulu-ulu jauh-jauh tu? Orang tidak orang kita. Kalau orang kita boleh duduk dekat, boleh naik pakat cepat. Semua ni dia panggil pukulan, menggunakan pukulan kuasa. Dan jaga tanganmu daripada mencapai akan harta yang haram, jangan ambil benda haram. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu
akan suatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Jangan kita sakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau engkau khianat dengan keduanya itu pada amanah orang. Orang kita sipar, kita khianat. Senyap-senyap buat lari bagi orang. Senyap-senyap makan secara sembunyi-sembunyi, tak ada. Atau kepada pertaruhan orang. Orang sipar benda orang kita, lama-lama tu tak ingat. Dia tu dah lama tak mari, kalau tak ingat ambil ke dia. Ini masalah elak. Banyaklah benda-benda yang. Dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat. Apa makna menyurat? Menulis akan suatu yang tiada harus menuturkan akan dia. Jangan tulis benda-benda palsu. Zaman kita sekarang ni zaman fitnah. Orang tulis surat layar lah, surat berapa, surat tak ada tu. Tanganmu ni, tanganmu tulis surat ni. Tangan maksiat yang kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Mulut tulis cakap, tangan royak, tangan ni lah tulis dulu ni. Jatuh fitnah orang. Sekarang ni memang orang suka nulis. Sama ada melalui surat layar dengan postman ataupun melalui internet. Dia tulis dalam internet, orang ni fulan nama, dia sebut nama orang ni. Jawatan sini, kerja dia begini, duk tulis ke nama orang yang memang tak ada asas, tak ada bukti yang boleh menunjukkan sedemikian. Kerana wajib memeliharakan akan kalam itu. Apa makna kalam? Pen atau alat tulis itu suatu yang tiada harus menutur akan dia. Kita kena jaga kalam kita, yang tulis qasir, tanggungjawab. Kerana wajib memeliharakan akan kalam itu daripada barang yang wajib memeliharakan akan lidah. Wajib kita jaga tulisan kita ni sebagaimana jaga lidah kita. Mana kalau kita tak boleh cakap dengan lidah benda palsu, dengan kalam kita tak boleh tulis benda palsu. Tak boleh tulis. Pasal itulah penulis sekarang ni macam-macam dia tulis. Saya difahamkan. Bila saya difahamkan, ikut kata apa? Saya difahamkan. Maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai. Tak tahu lagi betul ke tidak, tulis dulu. Yang pentingnya laku bagai kita tulis. Orang tengok tajuk, oh menarik, beli, timbul fitnah dalam masyarakat. Semua ni bertanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak nulis biar ada etika penulisan. Kita nak bercakap biar ada benda yang ada benda yang kita kena cakap, yang boleh kita cakap, yang benda benar. Hari ni apa sudah jadi dalam suasana kita hari ni? Sudah celaru. Berlaku tuduhan-tuduhan yang dahsyat dengan sumpah-sumpah yang sekali. Semua ini adalah celaru masyarakat, hasil daripada kita tidak berpegang pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalam itu satu lidah daripada dua lidah. Jadi kalam ni seperti lidah je. Kalau mana-mana yang kita tak boleh cakap dusta, tak boleh kita tulis dusta. Banyak sekarang ni orang sanggup jadi saksi, jual tanah kau, beli barang kau, apa saja akad janggut jadi saksi palsu. Itu saksi kalau orang kerja. Kalau orang belajar pula sanggup buat CJ palsu. Ini pun bahaya juga. Semua sekali ni jangan duk palsu lah. Selagi dia tu nipu, maka haram lah dia. Adapun kedua kaki, bagaimana nak jaga kaki orang ni? Kedua kaki itu maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak. Nak jaga kaki pula, jangan duk jalan kat sini. Benda yang Allah Ta'ala haram, jangan cari kerja. Nak pergi mana tu? Nak pergi tempat pesta, heboh-heboh dia panggil ni. Heboh lah ni. Heboh. Nak pergi mana tu? Nak pergi tengok orang judi. Dia kata mana ada orang judi? Tak ada. Bila kita buat pertandingan apa-apa, kain kau tak kain kau, bila peserta tu kena bayar. Satu kain RM40, RM20. Ambil pada duit peserta tu, buat apa ni? Hadiah. Maka jadi judi. Ada unsur perjudian. Kita pergi tengok, judi juga kita. Bila kita tegur, dia kata judi kau lagu tu. Tak tahu punya cerita. Jadi masyarakat kita celaru disebabkan dua sebab. Satu sebab dia tak tahu, kerana kejahilan dia. Biarlah tak boleh kata jahil pun, kerana tak tahu. Yang kedua, dikelirukan. Ada pula ustaz-ustaz tutup lebah hak silap faham lah kita kata. Kita tak usah kata dia ni makan upah gapo bahaya. Kita tuduh orang tak baik. Yang silap faham dalam masalah ni bila kita tegur, baca tu kau dia. Tak boleh kau. Macam dia tu tidak mengaji, tak boleh kau. Ya Allah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah.
Adapun dua kaki itu maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat yang diharamkan. Berjalan pergi maksiat, berjalan nak membantu kemungkaran, berjalan nak tolong orang zalim, semua sekali haramkan. Tapi sebaliknya kalau kita jalan nak pergi tolong orang susah, berjalan kerana nak pergi ibadat, dapat pahala pula. Jadi kita tukar formatnya. Jalan-jalan juga. Atau berjalan kepada orang yang zalim, pergi jalan nak pergi tolong orang zalim, nak pergi tolong orang zalim, kena. Atau kepada raja-raja yang zalim, nak pergi duduk bodek raja-raja yang zalim. Sekarang ni macam-macam cerita orang. Di masjid bukan nak belajar, nak pergi dengar orang kata gapo, ustaz tu royak gapo, pasal nak tulis ni. Banyak tu banyak. Gabut kita dengan sahabat-sahabat kita bagi tahu, ya Allah, anak kena panggil, anak kena panggil. Okeynya, orang-orang hak mari dengar tu bukan nak mengaji. Mari nak cari ustaz ni ada kata gapo dia boleh tulis. Nak menulis. Kerana pergi kepada raja-raja yang zalim itu dengan tiada darurah yang sangat, tak ada hajat yang perlu sangat, atau dengan tiada hajat yang memberi maslahah pada akhirat atau pada agama, maka iaitu jadi maksiat lagi haram. Pergi jumpa pemimpin yang zalim dengan tak ada sebab, lagi bodek, ini adalah satu maksiat yang haram, lagi haram. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal masyu ila salatin az-zalamah min ghairi daruratin wa irhaqi maksiatin wa irhaq min ghairi daruratin wa irhaqin maksiyatun kabiratun fa innahu tawadu'un lahum wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum fi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Surah Hud ayat 113. Hud, ha, waw dan Hud ayat 113. Wa huwa takthirun li sawadihim wa i'anatun ala lahum ala wa i'anatun lahum ala zulmihim wa in kana dhalika li sababi talabi malihim fahuwa sa'yun ilal haram wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tawada'a li ghaniyyin salihin dhahaba thulutha dinihi hadha fi ghaniyyin salihin fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Artinya, maka berjalan kepada sultan yang zalim, pemimpin yang zalim. Jangan kita anggap bila sebut sultan, anggap raja, tu aku, bukanlah itu. Maksudnya pemimpin yang zalim. Tak kira siapa, Perdana Menteri, Menteri Besar, penghulu pun dah dia zalim. Dengan tiada darurah, yakni dengan tiada hajat yang maslahah pada syarak. Ada maslahah pada syarak dan tiada hajat yang sangat picit. Maksud apa picit ni? Yang sangat terdesak, mana sangat perlu, pasal kena pergi. Kalau kita tak pergi juga, tanah kita kena rapah umpamanya, harta kita kena ambil, itu cerita lain lah. Iaitu jadi maksiat. Kalau pergi juga, orang ini jadi maksiat, kerana yang demikian itu merendahkan diri bagi mereka itu. Kita jumpa orang zalim ni, kita telah merendahkan diri kita kepada mereka, dan mulia akan dia, memuliakan orang zalim. Dan sungguhnya telah disuruh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah menyuruh dengan berpaling daripada mereka itu. Allah taala suruh kita ni beri arahan pada hamba dia, jangan pergi beri sokongan, beri semangat, beri memuliakan orang-orang yang zalim lah. Mana dalil dia? Dia tak terjemah ayat Quran ni. Ayat Quran ni, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Tuhan sebut dalam Quran surah Hud, la tarkanu ila alladhina zalamu.
Mu jangan cenderung nak ikut, nak tolong orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ni bukan tapak orang saja, seperti kita cerita tadi. Zalim ni makna orang yang tidak ikut perintah Allah, tidak ikut perintah Rasul, itu makna orang zalim. Kalau mu cenderung nak bantu juga mereka ni, nak sokong juga, bui juga apa ni, semangat juga nak bersama mereka, fatamassakumun nar, kamu akan disambau oleh api neraka. Wal iyazubillah. Dan lagi yang demikian itu apa? Pergi berjalan, pergi tempat orang zalim itu, meramaikan mana meramaikan bagi kaum, bagi kumpulan mereka itu. Dengan sebab kita pergi, jadi ramai puak ni. Dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu. Tolong buat zalim. Maknanya pasal tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis, Nabi kata unsur akhaka zaliman aw mazluman. Nabi kata bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Bantulah gua mana? Kalau orang zalim, kita kena pergi sekat kezaliman dia. Nak sekat macam mana? Dia hebat. Sekarang ni sudah ada cara sekat. Ada atau tak ada cara? Ada. Dengan kita tidak beri sokongan kepada kita, menyebabkan dia tak boleh jadi pemimpin. Dia tak boleh jadi, bila tak boleh jadi pemimpin, dia tak boleh buat zalim pada orang. Maka itu maknanya kita telah membantu dia daripada terus melakukan kezaliman. Tapi kalau kita pergi sokong dia, masuk dalam wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya, jangan nak main-main. Orang kita ni main cari makan. Apa cari makan? Manusia ni bukan lembu cari makan. Dia main cari ikut jumpa pakai gagup belaka. Lah, manusia ada prinsip, ada halal dan haram. Ada batas, ada hudud. Sempadan Allah Taala telah laksanakan. Biar kita ni beza kita dengan makhluk lain. Kita ni manusia yang ada otak, Allah Taala bagi suruh mikir. Di hadapan kita ada Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada perjalanan yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu, kita pergi ni pasal apa? Pasal nak minta projeknya dia. Sudah hijab apa jadi? Menuntut akan harta mereka itu, maka iaitu berjalan kepada mengusahi yang haram. Dia nak minta barang dengan dia, minta projek dengan dia tu, sudah berjalan buat usaha haram. Tak kira lagi kita beri rasuah pula ke dia tu. Dan sungguhnya telah bersabda, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya yang soleh, nascaya hilang 2/3 imannya. Berat ke tak berat ni? Siapa dia berjalan merendahkan dirinya bagi orang kaya yang soleh. Orang kaya ni orang kaya tapi dia ni soleh, baik, nascaya hilang 2/3 imannya. Inilah pada orang yang kaya yang soleh. Apalagi engkau sangka dengan orang kaya yang zalim. Maknanya ini, riwayat ini tanda situ, hadis lagu ni merendah diri kepada orang kaya yang soleh ni hilang 2/3 agama. Tulis di situ, kata di muhakkik, dia kata apa? Dia kata hadis ini sumber asal hadis ini tidak ditemui. Tak tahu mari mana hadis ini. Tanda hadis ini tidak ditemui. Di mana ke sana dia mari. Pasal berat ni. Kalau kita tawaduk kepada orang kaya yang soleh hilang 2/3 agama, pas ni apa lagi kita? Jadi kenapa nak berat ke tak berat? Orang yang soleh, orang baik, walaupun dia kaya, kita kena hormat kerana kesalahan dia tu. Ya, betul. Betul, hadis ni tanda situ. Jangan buat ceramah hadis ni. Hadis ni tanda situ. Man tawadha li ghaniyyin salihin zaba sulusadi ni. Siapa dia tawaduk pada orang kaya yang soleh ni hilang 2/3 agama. Kayak syarat hadis ni tidak dijumpai. Di mana tempat dia, sanak dia tak tahu mana. Tanda situ. Lama kayak buat ceramah. Orang kita ni tak lagi juga jumpa hadis pakai nak baca hadis juga, tapi bila sanak lagu ni tak boleh. Berat ke tak berat? Dari sudut pertimbangan kita berasa berat. Kenapa kita tak boleh tawaduk kepada orang yang kaya yang soleh? Lainlah kalau orang zalim, berbeza dengan orang zalim. Orang zalim cerita lain. Ini orang soleh, kaya tu rezeki Allah Taala bagi pada dia.
sahabat-sahabat semua kaya. Ingat dalam cerita perkata bagaimana Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu derma berapa ratus ekor unta. Kaya ke sesok Sayyidina Osman? Kaya. Apakah kita tak boleh tawaduk kepada orang macam ni? Abdul Rahman bin Auf yang dikenali sebagai seorang hartawan dalam Islam, apa tak boleh? Ramai lagi sahabat-sahabat, orang ulama-ulama besar yang kaya-kaya, tidak jadi masalah. Jadi pasal itulah dia kata hadis ini bermasalah dari sudut sabit tak sabit dia. Ada dalam riwayat lain ada, tapi riwayat ni ada sanad, iaitulah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, yang diriwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Anas dengan lafaz man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih. Siapa dia berpagi-pagi duka cita di atas dunia, sudah pagi sedih apa? Saham jatuh. Sedih pasal apa? Minyak naik. Sedih pasal apa? Susahlah sikit, projek tak dapat ke? Duk sedih kat dunia. Sedangkan dia tak pernah sedih pada agama dia. Anak tak semayang, tak sedih. Isteri tak aurat, tak aja sedih. Anak apa ni? Keluarga-keluarga tak ikut perintah Allah, tak aja berair mata sekali habis. Tapi kalau atas dunia pagi-pagi hidup mikir duka cita. Sakhitan ala rabbih, orang ni benci kepada Tuhan dia. Apalah buat aku ni susah. Lah. Tapi kata-kata di Al-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah, dia kata apa? Waqala fi kullin minhuma isnaduhu sahih dhaif. Dua-dua sanad Ibnu Mas'ud dengan Anas ni dua-duanya lemah. Tapi dari segi makna mana siapa? Kerja dia duk sedih kalau dunia dia terlepas. Kalau dia sedih, engkar pula tak terima pula qada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni bahaya. Bahaya. Jadi pasal itulah kalau kita sakit, kalau kita gapo, jangan mengeluh boleh. Nak bagi tahu kita sakit, tapi jangan sampai berengkak kita marah pula, apa yang aku sakit, orang lain tak. Itu tak boleh. Kerana kita sudah tidak menerima apa yang ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habislah kita perbincangan tentang maksiat-maksiat yang zahir. Mana kalau kita rasa nak selamat dunia ni, nak selamat di akhirat, ulang kaji balik berapa perkara yang digariskan kepada kita supaya kita jaga maksiat, start daripada lidah, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya diberi arahan kepada kita. Kita akan masuk pula kepada bab yang seterusnya, al-babur rabi'u fi ijtinabil ma'asi al-batinah al-batinah. Bermula bab yang keempat pada menyatakan menjauhkan segala maksiat yang batin. Jadi cantiklah kita break di sini. Habis dah kita perbincangan kita yang zahir. InsyaAllah ta'ala jika dipanjangkan umur, kita akan masuk pula dalam perbincangan dalam bab maksiat-maksiat yang batin, untuk sama-sama kita bersihkan diri kita daripada segala perkara-perkara yang tidak baik, insyaAllah ta'ala. Jadi qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.